Terdapat pelbagai bukti dan kisah mengenai kecintaan beliau terhadap baginda Rasulullah. Ada seorang ulama besar ahli fiqh, iaitu Abu Zaid Al-Marwazi, menuturkan, suatu ketika saya tertidur pada sebuah tempat dekat Kaabah di antara Rukun Yamani dan Makam Ibrahim. Di dalam tidur, saya bermimpi melihat Nabi SAW. Baginda berkata kepada saya, "Hai Abu Zaid, sampai bila engkau hendak mempelajari kitab Asy-Syafi'i sementara engkau tidak mempelajari kitabku?" Saya berkata, "Wahai Rasulullah, kitab apa yang baginda maksudkan?" Rasulullah menjawab, "Kitab Jami' karya Muhammad bin Ismail." Imam Al-Farabi, antara anak murid Imam Bukhari, juga pernah berkata, "Saya bermimpi melihat Nabi SAW di dalam tidur saya." Baginda bertanya kepada saya, "Engkau hendak menuju ke mana?" Saya menjawab, "Hendak menuju ke tempat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari." Nabi SAW berkata, "Sampaikan salamku padanya." Di dalam menulis kitab Al-Jami' As-Sahih, beliau tidak akan menulis dan menyusun hadis-hadis Rasulullah kecuali setelah solat istikharah dan memohon doa di makam baginda Rasulullah SAW bagi mendapat keberkatan dan restu empunya hadis. Beliau sangat bahagia walau di dalam susah payah mencari dan mengumpul hadis Rasulullah. Walaupun merentasi dari negara ke negara, itulah bukti cinta dan kasih beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama beliau menuntut ilmu di pelbagai negara, Imam Bukhari bergerak ke Naisabur. Kedatangannya disambut sendiri oleh gurunya dan orang ramai. Beliau diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu di sana. Berlaku satu peristiwa di dalam kelas pengajiannya. Seorang bertanya kepadanya, "Apakah pendapat Imam tentang Al-Quran? Adakah Al-Quran itu makhluk?" Imam Bukhari berkata, "Al-Quran adalah kalam Allah, tetapi huruf, dakwat yang menulis dan suara yang keluar dari pembaca itu sendiri adalah makhluk." Penjelasan beliau sangat-sangat tepat dan mudah untuk difahami. Tetapi atas fitnah dan dengki sesetengah pihak telah menyebabkan berita palsu mengatakan Imam Bukhari berkata Al-Quran itu adalah makhluk. Atas fitnah itu, beliau telah diusir dari Naisabur. Bersamanya juga ada Imam Muslim yang tetap setia bersama. Imam Bukhari bersama pengikut-pengikutnya pulang ke Bukhara di tempat kelahirannya sendiri. Tetapi atas fitnah yang sudah tersebar jauh, di tempat kelahirannya sendiri, beliau telah diharamkan untuk mengajar dan beliau telah diusir, dibuang dari negeri di tanah airnya sendiri. Oleh kerana itu, Imam Bukhari bersama pengikutnya terpaksa bergerak ke Samarkand. Di dalam perjalanan, pengikutnya bertanya kepadanya, "Wahai Imam, mengapa engkau tidak mahu mempertahankan dirimu? Sedangkan ilmumu sangat tinggi dan dirimu tidak bersalah dalam hal ini." Imam Bukhari berkata, "Aku telah memaafkan semuanya." Ketika dalam perjalanan, beliau sampai di sebuah desa bernama Khatan tidak jauh daripada Samarkand. Beliau telah jatuh sakit selama beberapa hari. Beliau wafat pada usia 63 tahun, tanggal 1 Syawal 256 Hijrah. Bersamaan 31 Ogos 870 Masihi. Ujan menjadi baja dalam kehidupan, dibuang dari daerah kelahirannya sendiri. Namun atas kesungguhannya membela agama Islam, sehingga ke hari ini beliau mendapat kemuliaan atas jasanya mengimpun hadis Nabi, menjadi panduan untuk kita semua. Semoga kita mengambil iktibar dan meniru segala pengorbanan ini. Seterusnya menjadi kekuatan dan meneruskan perjuangan ini dalam nak mewibawakan Islam, sehingga Islam itu menjadi cara hidup yang sebenar-benarnya.
Itu saja daripada kami untuk kali ini. Semoga atas peluang yang telah syarikat GISBH berikan kepada kami selaku wakil di sini, bukan hanya membuka perniagaan, tetapi yang utamanya kami dapat belajar dan menghayati atas kisah para wali Allah di sini. Bagaimana mereka mempertahankan agama Islam khususnya di bumi Khurasan ini. Mereka sanggup mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Dan atas semangat itulah semoga kami direzekikan hati seperti mereka untuk kami mempertahankan agama Islam bukan saja di bumi Khurasan ini tetapi di seluruh dunia. Okey, sekian saja daripada kami. InsyaAllah kita akan bertemu di episod yang akan datang dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khurus Bincang.